Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi dalam siri video Minda Akhirat bersama saya Faizal Yusof FY. Baiklah tuan-tuan dan puan, hari ni kita nak cerita pasal apa tuan-tuan? Kita nak cerita tentang satu lagi pengisian hikmah lah. Pengisian hikmah. Apa pengisian hikmah? Pengisian hikmah ni pengisian yang tuan-tuan dan puan tak pernah dengar kat TV, tak pernah dengar dekat YouTube, tak pernah dengar daripada sesiapa. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok diri kita sendiri kan, di Malaysia ini, Melayu, makhluk Allah, Islam kan, sebenarnya dalam diri kita ada 3 orang di dalamnya kan. Bagi orang-orang muda ada 4 orang kan. Orang yang pertama apa tuan-tuan? Sebenarnya pengisian-pengisian yang dalam diri kita ni adalah pengisian-pengisian yang bercampur aduk kan. Bercampur aduk macam mana? Bercampur aduk sama ada pengisian yang ada dalam diri tu adalah pengisian barat, 1 pengisian Melayu, 2 pengisian Islam, 3 kan. Kalau orang-orang budak-budak baru ni dia pengisian apa tuan-tuan? Pengisian Korea kan. Sebab itulah yang diterima masuk dalam diri diorang, yang bercampur-campur dalam diri diorang kan. Jadi tuan-tuan, kalau kata kita seorang Melayu, yang itulah yang selamat pagi cikgu kan. Kalau kita orang putih tu kita good morning teacher. Dan kalau yang ketiganya, kalau kita yang Islam tu assalamualaikum cikgu kan. Kalau kata yang Korea tu kan annyeonghaseyo lah maksudnya kan. Itu cerita dia. So tuan-tuan puan, sebenarnya kita dalam diri kita tu kan, kita ada jigsaw puzzle yang tergabung kan. So apa yang F.Y. nak tuan-tuan buat pada hari ini ialah kan, dalam pengisian ni kan, katalah kita keluarkan orang putih dari dalam diri kita kan, kita keluarkan Islam dalam diri kita kan, kita biarkan Melayu saja. Maknanya apa yang F.Y. minta tuan-tuan buat ialah untuk jadi 100% Melayu. Bila kita jadi 100% Melayu tuan-tuan, apa jadi tuan-tuan kan? Apa yang akan kita buat bila kita bangun pagi? Melayu kan. Melayu bangun pagi, dia buat apa tuan-tuan? Tengok WhatsApp kan, masuk bilik air, mandi. Lepas mandi kan, gosok gigi. Lepas gosok gigi, lepas tu makan, minum. Boleh tak makan babi tuan-tuan? Kalau kita 100% Melayu kan, babi tu boleh makan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab datuk nenek moyang kita dulu makan babi kan. Pasal apa? Masa tu zaman sebelum kurun ke-14, sebelum Islam sampai kan, on je semua benda-benda tu kan. Tengok kat Sulawesi tu kan, yang makan babi. Padahal Melayu tu ada yang makan kala jengking, ada makan kelawar dan sebagainya kan, yang membawa COVID-19. Baiklah, kita keluarkan Melayu daripada dalam diri kita tu kan. Kita masukkan apa tuan-tuan? Kita masukkan orang putih. Bila masukkan orang putih, lagi pula bangun pagi mandi pun tak kan. Masuk toilet masuk je kan, mandi pun bogel kan, tak adalah nak berkemban apa dan sebagainya kan. Makan, minum, tidur, seks, itu yang dibuatnya, tak ada benda lain. Betul tak? Sejuk tak sini? Dan kalau kita lihat tuan-tuan puan kan, kalau kita keluarkan Melayu daripada dalam diri kita, kita keluarkan orang putih daripada dalam diri kita, dan kita biarkan Islam dalam diri kita tuan-tuan puan. Bila kita biarkan Islam sahaja 100% dalam diri kita, barulah hidup kita ni teratur tuan-tuan puan. Barulah punya segalanya kan. Bangun pagi kita berdoa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Taala kerana bagi kita nyawa, kerana bagi kita udara untuk kita bernafas kan. Kita bangun, kemudian kita masuk bilik air kan, kita masuk bilik air dengan kaki kiri. Sebelum masuk kita baca doa. Masuk bilik air, untuk buang air kita alas kaki kan, kita tutup kepala. Kalau kita buang air kecil tu kan, kita pastikan kita tak tembak dalam air dan sebagainya. Faham tak ni kan? Dan kalau kita mandi, kita basahkan kaki dulu hingga ke atas. Kita menutup aurat walaupun kita mandi kan. Dan kita mandi pun tidak lama. Kita ada adab-adab mandi yang telah disarankan dalam Islam kan. Bila kita keluar dengan kaki kanan. Lepas keluar kita baca doa kan. Kita tak menyanyi-nyanyi dalam bilik air tuan-tuan kan, sebab kita tahu kat dalam tu adalah rumah-rumah iblis dan syaitan kan. Jadi kita keluar cepat kan. Kemudian kita tengok cermin, kita baca doa. Kita pakai baju, kita baca doa. Sebenarnya tuan-tuan, para ulama-ulama yang terdahulu kan, dia dah buat semua doa-doa yang sesuai untuk kita kan. Dah ada doa-doanya. Naik kereta ada doa dia, masuk rumah ada doa dia, keluar rumah ada doa dia, untuk bekerja ada doa dia. Semua benda lah tuan-tuan. Islam ni sebenarnya komplit. Jadi tuan-tuan, persoalannya kenapa kita bercampur aduk kan? Kenapa yang jadi bercampur aduk? Sebab kita masukkan input-input yang lain, input-input yang tak sempurna tu tadi. Betul tak kan? Cerita dia macam ni tuan-tuan. Cuba bayangkanlah pegangan yang macam ni. Rezeki sejupak takkan jadi segantang. Tu orang mana tu? Kan orang Melayu tu kan. Kita usaha-usaha makan Arab kan, dah mak kita kata alah tak payah susah kan. Rezeki sejupak takkan jadi segantang. Betul ke tu tuan-tuan? Betul tak? Kena pula pengisian orang putih. Kita kata apa kan, retire rich, retire young
kan. Kita nak busuh-busuh tu supaya kita dapat retire muda, kan, supaya kita jadi kaya pada masa muda, lepas tu kita lepak, kan. Sedangkan dalam Islam tuan-tuan pun adalah hal ni, kan. Dia kata apa? Berusahalah kamu supaya kamu akan hidup selama-lamanya, kan. Dan beribadahlah kamu supaya kamu akan mati esok hari. Itu beza dia. Kalau kita lihat lain tu, retire rich, retire young, dengan suruh berusaha sampai hari kita mati. Nampak tak? Dua perkara yang berbeza. Jadi sebenarnya Allah suruh kita berusaha. Kalau kita nak mati esok hari pun, kan, kita tanam pokok, kan, supaya kita dapat pokok-pokok tu hidup, kan, supaya tupai-tupai boleh makan buah-buah dia, monyet-monyet boleh makan buahnya, supaya manfaatnya penanaman pokok tu dapat kita rasai di akhirat nanti. Wallahu alam. Jadi kalau kita tengok kat situ, dia terdapat perbezaan antara tiga input ni. Input orang putih, Islam dan juga Melayu. Jadi yang kita ni dah bercampur aduk ni, dah macam rojak dalam diri kita, kan. Kita ambil satu contoh yang lain dari sudut yang lain. Kata kita ambil sudut hantu-hantu lah, kan. Sebab zaman datuk nenek moyang kita percaya pada animisme, paganism, percaya pada jembalang-jembalang dekat pokok, kan, penunggu-penunggu dekat bukit dan sebagainya. Itu kepercayaan dia orang. Itu yang kalau nak kencing tu kena tok nek tumpang lalu, kan. Kalau nak kencing kat tepi hutan, kat tepi highway tu, betul tak? Itu pegangan orang Melayu lah tu, kan. Jadi kalau kita fikir balik dari segi hantu ni, kan, orang Melayu ni, kan, hantu dia berjuta, tuan-tuan, kan. Ada toyol, ada jembalan tanah, jembalan bukit, kan, ada bambang tanah, ada hantu kopek, ada hantu gigi, ada hantu kom-kom, kan, ada toyol langsui, pontianak dan sebagainya, kan. Yang pelik tu, kan, dekat China tak ada pula. Dekat China ada satu je hantu tu, kan. Hantu yang letak kat kertas tu dia diam tak gerak, kan. Yang kelakarnya hantu Cina ni, kan, dia selalu lapar sampai dia ada ada Hungry Ghost Festival. Kalau kita ambil hantu orang putih pula, kan, keluar pula zombie, keluar pula Dracula, keluar pula vampire, keluar pula werewolf, kan. Tapi yang bezanya, kan, antara hantu orang putih dengan hantu Melayu ni, kan, yang beza dia apa, tuan-tuan? Hantu orang putih ni, kan, kelihatan tau dan boleh dibunuh. Boleh bunuh lah. Nak bunuh vampire, kan, kita buka matahari atau kita ambil kayu, kan, tusuk dekat dia punya jantung, kan. Ataupun kita nak bunuh zombie, kita tembak je kepala dia, kan, matilah dia. Kalau tembak perut tak mati, tuan-tuan. Atau kita nak bunuh werewolf, kan, tembak dengan silver bullet, betul tak? Yang pelik, tuan-tuan, kan, kita ni, kan, kalau nak hantu-hantu Melayu tu, kan, dia tidak kelihatan, menyorok pula dia, kan, nampak kelibat, kan. Yang kelakarnya, tuan-tuan, kenapa hantu Melayu yang ada berjuta tu tak ada dekat Amerika, tak ada dekat China? Kenapa ada dekat Malaysia je? Pelik tak, tuan-tuan? Kan? Itu satu. Yang pelik kedua apa, tuan-tuan? Saya tanya satu soalan ni, macam mana nak bunuh momok? Nak kena matahari ke? Nak kena tusukkan buluh dekat dekat jantung dia ke? Ataupun nak gunakan silver bullet? Nak bunuh momok contohnya. Nak bunuh hantu kongkong, macam mana? Mana ada, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kan, sebagai tolaklah pengusian-pengusian Melayu ni, tolaklah pengusian-pengusian putih ni, kan. Cerita dia, tuan-tuan, kita ambil pengusian Islam cukup. Kita percaya pada jin, kita percaya pada malaikat, kita percaya pada iblis, kan. Kita percaya pada bidadari syurga. Itu lebih baik. Betul tak, tuan-tuan? Jadi mulai hari ni hiduplah sebagai seorang Islam daripada kita hidup sebagai Melayu dan orang putih. Kenapa? Sebab Islam itu sempurna. Okey, tuan-tuan, kita jumpa dalam video yang akan datang. Jangan lupa like dan share video ini. Tekan butang loceng untuk dapatkan notification untuk video-video yang akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum. F.I. Munduri. Bye.